A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung pengajian Sirah Nabawi untuk setiap hari Khamis. Pengajian sirah ini sangat penting kerana sirah adalah sumber. Sirah Nabi dan sunnah-sunnah Nabi adalah sumber yang kedua dalam Islam. Bahkan tanpa sirah, tanpa hadis-hadis sahih, Al-Quran tidak akan lengkap. Al-Quran tidak akan jelas. Jadi sirah Nabi adalah pelengkap kepada gambaran Islam yang lengkap dan cantik. Kita sampai ke surat 127. Kita masih bawa tajuk kecil iaitu wahyu. Bagaimana wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada buku boleh buka buku Sirah Nabawiyah As-Sahihah karangan Dr. Akram Dia Al-Umari, muka surat 127. Saya rasa kita berhenti kat situ kan. Betul ke? Buku belum ada stok . Yang dah bayar, ada yang dah bayar dan belum ada dapat buku. Jadi yang belum bayar tu jangan bayar lagi lah. Bila ada kita akan bagi tahu. Ada yang penjual buku daripada sini, dia dah cek kat Jakarta, buku tu dah habis stok. Okey. Apa hilang? Boleh bagi respon ke? Kita sampai muka surat 127, betul ke? Tentang turunnya wahyu setelah terputus. 2 kali . Pertama, setelah turun Iqra' terputus. Ada kata 2 minggu, ada kata 40 hari. Betul? Okey. Jadi sebelum kita sambung, lepas terputus wahyu yang pertama turun ya ayyuhal muddassir. Ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Cuba kita tengok kaitan ayat yang kedua setelah turunnya Iqra'. Apa kaitannya? Kalau ayat pertama Allah turun Iqra', bacalah. Dan bila sebut baca, mestilah baca sampai faham. Bukan baca sampai tak faham. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan engkau yang mencipta. Kemudian, lepas Allah perintah Nabi supaya baca, itu barulah pelantikan. Bila turun ayat pertama Iqra', itu sebagai tanda pelantikan Nabi sebagai Nabi. Dan Nabi tak wajib sampaikan. Tapi setelah terputus wahyu dan turun ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Ayat ni yang kedua ni barulah sebagai tanda Nabi sebagai Rasul dan wajib sampaikan. Kat mana di perintah yang wajib Nabi sampaikan? Iaitu qum fa'anzir. Qum fa'anzir. Jadi saya nak ulas sikit ataupun kita ambil pengajaran daripada ayat ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Apa kaitan dengan ayat Iqra'?
Kemudian apa pengajaran daripada ayat yang kedua ataupun yang ketiga turun selepas Iqra'? Allah kata, ya ayuhal muddassir, wahai orang berselimut, qum, bangun, fa'anzir. Pertama, kenapa Allah perintah pada Nabi ketika Nabi tengah berselimut? Bila berselimut tu maksudnya waktu malam lah. Dan bila waktu malam menunjukkan waktu rehat, waktu tidur. Jadi soalannya, kenapa Allah suruh Nabi bangun ketika Nabi sedang tidur dan berehat? Apa pengajarannya? Kenapa Allah tak tunggu pagi selepas subuh? Kalau betul-betul dah Nabi bangun, baru Allah kata fa'anzir. Sebenarnya ini adalah satu proses pendidikan dari segi mental. Allah nak bagi kepada Nabi, mulai turun ayat ni, kamu tak boleh berehat. Kamu tak boleh nak tidur lebih-lebih. Kamu tak boleh nak berseronok. Kamu tak boleh berhibur. Kenapa? Sebab wahyu ni adalah satu tanggungjawab yang besar, bukan setakat untuk kamu baca, bukan setakat untuk kamu faham, tapi kamu kena sampaikan. Jadi tanggungjawab ni terlalu berat. Sehingga Allah nak bagi kepada Nabi, beratnya tanggungjawab wahyu ni, sampai kamu kena bermula kerja dakwah, bermula daripada waktu tidur. Bukan waktu bangun pagi, bukan tengah hari, bukan petang. Waktu kamu rehat, dah kena mula kerja dakwah. Waktu kamu tidur, kamu kena mula kerja dakwah. Itu sebenar proses nak betulkan cara Nabi berfikir. Iaitu dakwah tak boleh buat secara main-main, secara cincai. Dakwah tak boleh buat secara sambil lewa. Ada waktu free baru kita buat. Kalau penat, letih, mengantuk, tak ada langsung kerja dakwah. Tak ada. Allah nak beritahu kerja dakwah ni bukan boleh buat main-main. Bukan tak boleh banyak rehat, tak boleh banyak tidur. Bahkan daripada waktu rehat, daripada waktu tidur, kamu kena dah bersedia untuk berdakwah. Itu satu. Yang kedua, Allah kata qum. Sebelum Allah kata fa'anzir, berilah peringatan, Allah kata qum, bangun. Itu juga pengajarannya ialah kerja dakwah kena buat sungguh-sungguh, kena bangun. Tak boleh buat sambil duduk, tak boleh buat sambil baring, tak boleh buat sambil terlentang. Kita hantar mesej kan, sambil baring, sambil tidur, sambil berehat. Tak boleh, itu bukan kerja dakwah. Kerja dakwah kena qum, kena bangun, kena cergas, kena ada tindakan. Okey? Kalau buat kerja dakwah sambil baring, sambil rehat, sambil tidur, dakwah tak akan ke mana. Dakwah tak akan ke mana. Kemudian yang ketiga, Allah kata fa'anzir, berilah peringatan. Berilah peringatan. Okey, kita semua tahu kan tugas Nabi, tugas para rasul ada dua. Satu, beri peringatan, nazir. Yang kedua, bagi berita gembira, Bashir. Ada dua kan? Tapi dalam ayat ni, ayat yang awal-awal turun kepada Nabi ialah satu je, fa'anzir. Berilah peringatan. Lepas tu ada satu lagi, fa'anzir wa abshir. Ataupun fa'anzir wa bashir. Jadi kenapa fa'anzir saja? Sedangkan tugas Nabi, naziran wa bashira. Jawapannya ialah Allah nak bagi tahu kepada Nabi, kerja dakwah ni sangat-sangat berat. Tentangannya sangat hebat. Ujiannya sangat luar biasa. Maka Allah bagi perkataan anzir. Sebab yang paling banyak mendapat tentangan ialah bila Nabi bagi peringatan. Kalau Nabi bagi berita gembira, sebab berita gembira ni biasanya untuk orang yang dah beriman. Kalau kamu salat, balasannya syurga. Kalau kamu buat baik pada mak bapak, balasannya sekian-sekian. Jadi biasanya tak ada tentangan sangat kalau bawa berita gembira. Tapi yang paling besar tentangan, yang paling besar ujian ialah bila membawa berita yang menakutkan. Berita amaran, berita tentang azab neraka. Yang ni yang paling kuat tentangan.
Kenapa Allah beritahu fa'anzir? Supaya Nabi bersedia daripada awal. Daripada awal lagi, untuk menghadapi tentangan orang musyriki yang sangat-sangat luar biasa. Sebagaimana digambarkan oleh Waraqah bin Naufal. Ketika turun ayat ni, Khadijah bawa Nabi jumpa Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal bagi peringatan kepada Nabi. Bila kamu bawa risalah ini, kamu akan ditentang oleh kaum kamu sendiri. Dan kamu akan dihalau keluar daripada tempat kamu, daripada kota Mekah. Jadi, kefahaman daripada awal tentang beratnya, tentang besarnya kerja dakwah sangat-sangat penting. Supaya apa? Supaya bila berlaku tentangan, bila berlaku celaan, bila berlaku orang pulau ke, dia tak ada masalah. Dia telah bersedia fizikal dan mental. Tapi kalau kita terima Quran dalam keadaan rasa mudah, senang je, setakat nak baca, setakat nak betul makhraj, setakat nak betul tajwid, setakat nak khatam, tiba-tiba ada tentangan, tiba-tiba orang maki kita tak boleh sabar, kita tak bersedia untuk menghadapi tentangan. Sebab apa? Peringkat awal kita terima Quran dengan cara yang mudah. Okey, kemudian yang keempat, ayat yang ketiga, yang keempat ialah Allah kata wa rabbaka fakabbir. Mulai sekarang kamu wajib hanya kepada Tuhan engkau saja engkau besarkan dia. Kalau nak takut pada Allah. Kalau nak risau tentang azab Allah. Kalau nak tawakal hanya kepada Allah. Jangan sekali-kali takut pada manusia. Jangan tengok Abu Jahal, jangan tengok Abu Sufyan, jangan tengok Abu Lahab. Wa rabbaka fakabbir. Itu kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi ujian dan tentangan. Apa dia? Kita letak Allah yang paling besar dalam hidup kita. Yang punca kita takut nak cakap kebenaran, takut nak sampaikan walaupun anak kita, isteri kita, suami kita, mak bapak kita, sebab dalam hati kita ada yang besar, ada yang lebih besar daripada Allah. Ada benda yang kita lebih takut daripada takut kepada Allah. Takut orang kata, takut bergaduh, takut berpecah, takut hilang pekerjaan. Bila dalam hati kita ada yang lain lebih besar daripada Allah, kita jadi penakut. Bila jadi penakut, dakwah tak akan sampai. Sebab tu Allah pesan awal-awal pada Nabi, wa rabbaka fakabbir. Dalam hidup kamu, mulai sekarang, jangan nampak dah berhala ke, patung ke, pembesar-pembesar Mekah ke, kerajaan yang hebat ke, jangan nampak. Nampak Tuhan saja, wa rabbaka fakabbir. Itu kekuatan yang sangat-sangat penting dalam kita menyampaikan dakwah. Kemudian ayat yang keempat, poin yang kelima, Allah kata wasiyabaka fatahhir. Kamu tak mungkin dapat besarkan Allah. Kamu tak mungkin hanya takut kepada Allah sahaja kalau dalam hati kamu penuh dengan dosa. Jadi bersihkan pakaian luar kamu, maka dalam hati kamu lagi wajib kamu bersihkan. Sebab Allah melihat apa yang dalam hati kamu. Ramai yang tak takut pada Allah, ramai yang takut pada manusia. Sebab apa? Hatinya penuh dengan dosa. Hatinya penuh dengan keingkaran kepada Allah. Dan begitu juga warrujza fahjur. Segala maksiat, segala dosa, wajib fahjur. Hijrahkan, tinggalkan. Okey? Jadi berkaitan dengan ayat Iqra dengan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir ialah lepas kamu baca ada tanggungjawab berat. Bukan baca sampai khatam. Bukan baca betulkan tajwid, tapi baca, lepas baca qum fa'anzir. Ingat tugas kamu baca, selepas baca tanggungjawab lagi besar pada wajib kamu sampaikan apa yang kamu baca dan kamu faham. Itulah Quran sebenarnya. Itulah Quran. Quran untuk kita fahami dan untuk kita amal dan untuk kita anzir, beri peringatan kepada orang lain. Okey. Kemudian kita sambung. Selepas tu terputus pula wahyu, ada mengatakan 4 hari. Kemudian turun pula wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey. Kata penulis buku ni, hal ini menjadi sedikit samar di kalangan sebahagian rawi. Mereka mengira bahawa beberapa ayat tersebut turun setelah masa tidak turunnya wahyu yang panjang menyusul turunnya ayat yang diawali dengan Iqra.
Ini perbezaan pendapat lah. Ibnu Ishaq menyebut tentang tidak turunnya wahyu untuk ketiga kali. Ibnu Ishaq ada sebut. Dia kata ada peringkat yang ketiga wahyu terputus. Peringkat pertama antara Iqra' dengan Ya Ayyuhal Muddassir. Peringkat kedua Ya Ayyuhal Muddassir dengan Wadduha. 2. Peringkat ketiga ada disebut oleh Ibnu Ishaq, iaitu tidak turunnya wahyu untuk kali ketiga, iaitu apabila Nabi ditanya oleh orang musyrik Mekah tentang 3 perkara. Apakah itu roh? Siapakah lelaki yang disebut Zulkarnain? Kemudian apa soalan yang ketiga? Tentang apa yang ketiga? Tentang pemuda Kahfi. Kemudian Nabi tak sebut insya-Allah. Maka dengan sebab Nabi tak sebut insya-Allah, wahyu terputus lebih kurang 15 hari. Itu dia sebut, tapi di sini penulis mengatakan riwayatnya tidak sahih. Wallahu alam. Terdapat beberapa riwayat dhaif yang lemah sanadnya dan mungkar matanya menyebutkan bahawa Jibril mengajar kepada Rasulullah tentang cara berwuduk ataupun menyebut tentang Khadijah. Ini langsung tak sahih ni. Terputus wahyu yang ketiga, tapi bukan pasal surah Kahfi ni. Ini tentang Khadijah, dia ajar oleh Rasulullah cara berwuduk. Ataupun tentang kedatangan Jibril yang pertama kali kepada beliau sedang beliau ketika itu tidur di Gua Hira. Ataupun tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menurut cerita tersebut dialah yang menamai Rasulullah ketika pergi menuju Warqah. Semua riwayat ni tak sahih. Semua riwayat tu tak sahih. Okey, kita sambung. Muka surat 128. Rasulullah SAW merasa sangat payah ketika menerima wahyu. Bagaimana kita dah bincang sebelum ni. Payah tu sampai tahap apa? Dahi Nabi mengucur ataupun penuh dengan peluh. Walaupun pada hari itu udaranya sangat dingin. Beratnya wahyu tu sampai Nabi berpeluh. Muka Nabi, dahi Nabi berpeluh. Walaupun malam tu sejuk. Itu gambaran wahyu tu satu benda yang berat dan tanggungjawab yang besar. Mukanya berubah dan nampak berduka. Serta badan Nabi terasa lemah. Sekarang mana ada kita baca Quran, kita rasa berpeluh, kita rasa badan kita lemah, tak ada. Sebab kita tak faham. Kalau kita faham, mungkin ada rasa tu. Kemudian Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, ketika wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW, sedang paha beliau ketika itu berada di atas pahaku, aku merasakannya sangat berat sehingga aku khawatir kalau pahaku remuk. Ini cerita Zaid bin Sabit yang sahih. Dia kata ketika satu masa wahyu turun pada Nabi dan kebetulan ketika itu paha aku duduk bawah paha Nabi. Jadi aku terasa beratnya paha Nabi sampai aku rasa macam paha aku nak patah. Sebab apa tu? Bukan paha Nabi berat, tapi ketika itu, saat itu turunnya wahyu kepada Rasulullah. Jadi kesan wahyu yang turun pada Nabi sehingga aku terasa dan aku rasa paha aku macam remuk. Begitulah suasana bagaimana wahyu turun kepada Nabi. Baginda sangat memfokuskan fikiran dan hatinya untuk menghafal Al-Quran. Dan juga wahyu ni berat sampai Nabi terlalu fokus. Bila Jibril baca je, Nabi terlalu fokus. Fikiran Nabi tak melilau. Betul-betul fokus kepada apa yang nak dibaca oleh Jibril. Sebab apa? Nabi nak faham satu. Yang kedua, Nabi nak ingat. Sebab Nabi adalah buta huruf. Bila buta huruf, Nabi 100% bergantung kepada ingatan. Kalau Nabi tak ingat, Nabi nak dengar, nak cek, nak murajaah di mana. Sebab Nabi tak boleh baca. Kalau ada sahabat tulis pun, Nabi tak boleh baca. Jadi Nabi 100% bergantung kepada apa yang disebut oleh Jibril. Sebab itulah bila Jibril turunkan wahyu, sampaikan wahyu, Nabi betul-betul fokus. Maka turunlah ayat surah Al-Qiyamah, muka surat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Allah larang kepada Nabi. Bila Jibril sampaikan wahyu kepada Nabi, Jibril baca sebelum sempat habis, Nabi terus ikut. Maka turun ayat melarang Nabi. Melarang apa ni?
La tuharrik bi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. Jadi jangan, bila Jibril baca, kamu cepat-cepat ikut. Jangan, Allah larang. Sebaliknya, biarlah Jibril baca habis satu ayat, barulah kamu ikut. Kemudian Allah bagi jaminan pada Nabi, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya ke atas kamilah menghimpunkan bacaan Al-Quran. Allah bagi jaminan. Alaina dalam bahasa Arab seolah wajib ke atas kami menghimpunkan ayat-ayat Al-Quran, bahkan sebuah Al-Quran dalam dada engkau. Jadi engkau jangan risau, takut lupa ke, takut apa ke, jangan risau. Sebab kewajipan kami untuk menghimpunkan Al-Quran dalam dada engkau. Maka sebab itu bila Jibril baca, jangan cepat-cepat ikut. Lepas tu Allah sebut lagi kan, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Allah kata pada Nabi, bila kami baca, iaitu Jibril, selesai Jibril baca, فَاتَّبِعْ, barulah ikut. ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Kemudian, ke atas kami juga menerangkan maksud-maksud Al-Quran. Jelas tak? Bukan setakat Allah suruh Nabi baca. Tapi Allah bagi jaminan, maksud Al-Quran, keterangan Al-Quran, pengajarannya, kami akan jelaskan. Jangan risau. Okey? Itu surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ayat 16 hingga 19. Surah Al-Qiyamah ayat 16 hingga 19. Kemudian kerinduan dan ambisi akan Al-Quran membuatkan Nabi terburu-buru. Muka surat 129. Rindunya Nabi kepada Al-Quran dan risaunya Nabi takut terlepas ataupun terlupa ayat Quran menyebabkan Nabi begitu teruja dan terburu-buru untuk menyemak Al-Quran. Sehingga turun ayat yang melarang Nabi terburu-buru. Sebagaimana juga maksud yang sama Allah sebut dalam surah Taha ayat 114. Dalam muka surat 129, Allah kata apa? وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Maksudnya Allah larang Nabi, janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan wahyunya kepadamu. Jangan tergesa-gesa. Biar Jibril baca lengkap satu ayat, barulah kamu ikut. Kemudian Allah kata apa? Sebutlah. Lepas dah baca wahyu selesai, Allah ajar Nabi bacalah doa ni. Apa doa tu? Wa qur rabbi zidni ilma. Wahai Tuanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Tengok. Cuba tengok. Apa kaitan? Mula-mula Allah larang Nabi, jangan kaluk-kaluk. Jangan kelang-kabut baca Al-Quran. Tunggu Jibril baca selesai, barulah kamu ikut. Okey? Lepas tu Allah suruh Nabi baca doa. Doa apa ni? Doa apa? Doa ni patut kita hafal dan kita amalkan. Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahlah ilmu kepadaku. Jadi cuba tengok apa kaitan? Baca Quran dengan ilmu. Apa kaitan? Apa kaitan? Sepatut logiknya, bila Allah kata jangan kaluk-kaluk baca Al-Quran, sebab Nabi takut risau terlupa ataupun terlepas, tak sempat kan. Sepatut lepas tu baca doa apa? Ya Allah, bagilah aku sempat ikut ayat Al-Quran yang dibaca oleh Jibril. Ataupun bagilah aku kekuatan ingatan supaya Quran tak hilang daripada aku. Bukan itu yang doa yang Allah suruh Nabi baca. Tapi doa yang Allah suruh Nabi baca ialah, wahai Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Maknanya maksud yang jelas daripada penurunan Al-Quran ialah belajar ilmu. Fahamlah apa saja yang disampaikan oleh Allah dalam setiap ayat Quran. Setiap ayat Quran ada ilmu. Setiap ayat Quran ada hukum. Setiap ayat Quran ada perintah, ada larangan. Jadi kamu kena doa kepada Allah lepas baca Quran. Apa dia? Bukan doa supaya Allah bagi pahala sahaja. Bukan doa supaya Allah bagi aku untuk khatam. Tak.
Doa yang lebih penting daripada itu, ya Allah, tambahlah ilmu daripada pembacaan Al-Quran aku. Macam kita tadabbur setiap hari kan. Sepatut kita tak baca doa ni. Rabbi zidni ilma. Hafal doa ni. 3 patah je. Rabbi zidni ilma. Kenapa ilmu? Sebab Quran ni adalah hidayat. Dan hidayat itu asalnya adalah ilmu. Kalau kamu tak ada ilmu, kamu tak akan dapat hidayat. Bacalah khatam 30 kali satu hari ke. Kamu hafalah 30 juzuk. Walaupun paling cepat sebulan ke 2 bulan. Tapi kalau kamu tak ada ilmu, kamu tak mungkin dapat hidayat daripada Al-Quran. Sebab itulah doa yang penting selepas baca Quran ialah bukan doa khatam Al-Quran. Tapi doa ditambahkan ilmu. Boleh ya? Boleh apa? Rabbi zidni ilma. Apatah lagi doa ni daripada Al-Quran. Daripada ayat Quran, surah Taha, ayat 114. Okey. Rasulullah SAW pernah ditanya, bagaimanakah cara turunnya wahyu kepadamu? Baginda menjawab, kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku menyerupai bunyi gemerincing, loceng. Macam bunyi loceng yang kuat. Dan ini merupakan wahyu yang paling berat bagiku. Kita kalau dengar loceng yang kuat, kita rasa macam telinga kita macam nak pekak kan. Lalu terhenti sejenak dan aku sedar benar apa yang dikatakannya, dan terkadang malaikat muncul. Ini Nabi beritahulah cara wahyu sampai kepada Nabi. Kadang-kadang permulaannya bunyi macam loceng. Kadang-kadang malaikat muncul di hadapanku dalam rupa seorang lelaki, lalu berbicara kepadaku hingga aku bisa menangkap secara langsung apa yang dibicarakan oleh malaikat. Dan wahyu itu datang juga kepada Nabi dalam keadaan Nabi sedar, seperti yang ditunjukkan oleh hadis-hadis yang sahih. Turun orang kita, Nabi kalau mimpi Nabi adalah benar. Tapi banyak seorang pelajar bertanya, dia mimpi ada seorang lelaki suruh baca ayat sekian-sekian, suruh amalkan surah sekian-sekian. Jawapannya, saya tak sempat jawab. Jawapannya, Nabi sebut, Nabi bagi kaedah bila kita bermimpi. Kalau mimpi itu baiklah, contohlah, kita bermimpi, orang sponsor kita pergi umrah. Maka Nabi bagi kaedah, puji Allah dan sebutlah kepada orang. Tapi kalau mimpi tak baik, jumpa harimau ke, jumpa ular ke, ular makan kita ke, Nabi bagi kaedah, ludah sebelah kiri 3 kali, kemudian jangan cerita pada orang. Dan jangan takut kepada mimpi tersebut. Sebab mimpi tak boleh bagi apa-apa mudarat kepada kita. Jangan cerita pada orang. Kadang-kadang yang Nabi suruh cerita mimpi baik. Tapi yang mimpi tak baik, Nabi kata jangan cerita. Kita terbalik pula. Mimpi yang tak baik itulah kita cerita pada orang. Bukan setakat kita takut, kita pula menakutkan orang. Sebenarnya apa saja mimpi buruk, tidak ada petanda yang buruk. Mimpi bukan rujukan dalam agama kita. Abaikan dia, lupakan dia. Okey. Turunnya wahyu tersebut berlangsung selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah, menurut riwayat yang masyhur, dan 10 tahun di Madinah, seperti yang sudah disepakati oleh ulama dan sejarawan. Jadi semua berapa? 23 tahun je. 23 tahun lengkap turun wahyu. 23 tahun lengkap turun 30 juzuk. Dan 23 tahun lengkap para sahabat faham semua Al-Quran. 23 tahun lengkap semua Nabi dan para sahabat berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Lengkap. Hanya ambil masa 23 tahun. Kenapa? Kenapa mereka faham semua Al-Quran? Kenapa mereka beramal dengan semua ajaran Al-Quran? Kenapa mereka berubah daripada akhlak jahiliah, bunuh anak, rasuah, berzina, melacur dan sebagainya, tiba-tiba dengan Quran, dalam masa 23 tahun, mereka menjadi khaira ummatin, umat yang terbaik. Kenapa? Jawapannya, sebab hari pertama permulaan turun wahyu mereka dah faham. Quran diturunkan untuk menegur mereka. Quran diturunkan untuk membetulkan akidah mereka. Quran diturunkan untuk membentuk akhlak yang mulia. Hari pertama lagi dia faham. Maka bila turun satu ayat, mereka tadabbur, mereka faham, mereka amal. Barulah tadabbur ayat lain. Akhirnya berlakulah perubahan. Sebab hari pertama mereka dah faham. Quran bukan untuk baca, untuk dapat pahala.
Quran bukan untuk dikhatamkan, Quran bukan untuk dihafal, tapi Quran untuk difahami, untuk diamalkan dan untuk disampaikan kepada orang. Jadi akhirnya Al-Quran tersebar seluruh masyarakat Arab. Sebab mindset mereka hari pertama, Quran untuk diamal dan disampaikan. Dan lepas 23 tahun Nabi wafat, Quran lagi tersebar seluruh dunia. Pergi ke Mesir, pergi ke Syam, pergi ke Afrika, pergi ke Andalus, pergi ke China dan sebagainya. Kenapa? Sebab pembaca Al-Quran ketika itu mereka cukup faham. Quran dibaca untuk difahami, untuk diamal dan untuk disampaikan. Tapi sekarang kita dah baca Quran, masyarakat kita dah baca Quran dan ramai yang dah hafal bukan 23 tahun. Mungkin dah beratus tahun. Tapi Quran tak tersebar walaupun kepada orang Cina duduk sebelah rumah kita. Walaupun kepada orang India yang kerja sepejabat dengan kita. Kenapa? Sebab mindset kita terima Al-Quran. Hari pertama, Quran baca 1 huruf 10 pahala. Quran kalau khatam, pahalanya sekian-sekian. Quran kalau baca bulan Ramadan, pahalanya berganda-ganda. Akhirnya, ilmu dalam Al-Quran, tak ada siapa yang faham dan jauh sekali tersebar kepada non-Muslim. Tengok perbezaan. Jadi Nabi hanya ambil masa 23 tahun untuk menghayati Al-Quran, untuk berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Sehingga ulama mengatakan daripada zaman jahiliah, orang-orang Mekah penyembah berhala, tegar, peminum arak. Arak tu macam air sejuk bagi mereka. Penzina, perasuah, penipu, penzalim. Tapi Nabi hanya ambil masa 23 tahun, mereka berjaya ditukar menjadi umat yang terbaik, yang tidak ada contoh yang akan berulang seperti mereka. Nabi kata khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi ialah generasi aku. Yang mana ni? Yang asalnya penyembah berhala, yang asalnya peminum arak, yang asalnya penzina, yang asalnya orang badui, yang asalnya gembala kambing. Tapi akhirnya keluar dalam hanya 23 tahun umat yang terbaik. Sebab metod yang digunakan oleh Nabi bermula daripada Iqra, lepas Iqra, kum fa'anzir. Kum fa'anzir. Kita, metod yang kita pakai daripada hari pertama ialah baca, dapat pahala. Baca, khatam. Baca, maka Quran tak akan difahami dan Quran tak akan tersebar kepada orang lain. Okey. Muka surat 130. Secara zahir, wahyu itu adalah mukjizat yang di luar kebiasaan Rasulullah SAW menerima kalam Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Dengan demikian, tidak ada hubungan antara wahyu dengan ilham ataupun batin dengan perenangan diri. Jadi secara zahir, wahyu itu adalah mukjizat yang luar biasa yang Nabi terima daripada kalam Allah melalui perantaraan Jibril. Maksudnya apa ni? Penulis nak bagi tahu wahyu tu betul-betul mukjizat daripada Allah. Langsung tak masuk campur daripada ilham Nabi ke, nafsu Nabi ke, pendapat Nabi, langsung tak. Dalilnya apa? Hari pertama Jibril bawa wahyu, Jibril suruh Nabi baca. Jibril tak tanya Jibril tak kata pada Nabi, okey, cuba sebut pandangan kamu. Tak. Ini bukan soal pandangan Nabi Muhammad. Ini bukan soal pandangan manusia. Ini adalah wahyu Allah. Maka kamu kena baca. Baca yang mana? Yang daripada Allah. Jadi itu cukup jelas menunjukkan bahawa wahyu tidak ada campur tangan Rasulullah. Tidak ada maklumat yang ada pada Nabi. Sebab itulah antara hikmah terbesar Allah jadikan Nabi buta huruf supaya apa? Supaya Nabi tidak ada langsung maklumat daripada kitab-kitab dahulu ataupun daripada falsafah-falsafah yang sesat. Yang akhirnya mungkin akan bercampur dengan Quran. Allah jadikan hati Nabi, fikiran Nabi kosong daripada fahaman-fahaman yang salah. Supaya yang masuk dalam hati Nabi betul-betul Quran yang tulen, yang ori 100%. Dengan demikian, tidak ada hubungan antara wahyu dengan ilham ataupun batin dengan perenungan diri. Berapa ramai ustaz-ustaz, tok guru, kadang-kadang dia ambil amalan tu daripada mimpi guru dia, daripada pandangan guru dia. Ya Allah, Nabi pun tak ada pandangan. Nabi pun terima Quran 100% daripada Allah. Jadi kenapa kita masih nak ambil pandangan guru kita, pendapat guru kita, kan? Ambillah Quran, ambillah sunnah. Selagi mana ada Quran, selagi mana ada sunnah,
yang begitu banyak lagi yang kita belum tahu, maka jangan pergi ke sumber yang ketiga. Wahyu dihasilkan secara sempurna dari luar daripada Muhammad, yang menerimanya tanpa ada campur tangan sedikit pun dari beliau, baik dalam bentuk kata ataupun makna. Jadi perkataan lafaz pun daripada Allah, Quran. Lafaz daripada Allah, maknanya pun daripada Allah, bukan maknanya daripada Nabi, dan perkataan daripada Allah, bukan. Jadi Quran ni perkataannya daripada Allah, makna pun daripada Allah. Nabi tak masuk campur langsung. Sebab tu Allah kata kul. Nabi sebut sampai kul pun. Sebab tu Nabi sebut apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Bila Allah perintah kepada Nabi, kul, katakanlah a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq. Sepatut Nabi kata apa? Dalam Quran, a'udzu, tanpa ada kul. Tapi kul pun Nabi sebut, menunjukkan apa? Semua tu adalah daripada Allah. Kul iaitu Allah yang suruh aku berkata, bukan aku memandai-mandai. Jadi satu juga pengajaran, kenapa Nabi begitu hebat? Kenapa sahabat-sahabat begitu hebat? Bila terima Quran, senang mereka berubah. Sebab mereka kosongkan dalam hati mereka, dalam fikiran mereka, daripada semua fahaman-fahaman manusia, pendapat-pendapat manusia. Mereka tolak ke tepi. Bersihkan. Yang masuk dalam hati mereka hanya firman Allah Ta'ala. Maka akhirnya Quran itu mengubah hati mereka, mengetuk kepala mereka, dan membentuk akhlak mereka. Tapi sekarang, kita baca Quran, kita tadabbur dalam keadaan, dalam hati kita, dalam fikiran kita, macam-macam pendapat manusia. Macam-macam kata-kata orang. Macam-macam pendapat nafsu manusia. Akhirnya, bila dah belajar Quran, kita tanya lagi, Ustaz, yang ni macam mana? Walaupun dah dengar wahyu, walaupun dah dengar Al-Quran, tiba-tiba kita masih ragu-ragu. Yang ni, amalan ni macam mana, Ustaz? Betul lah Quran tak kata. Tapi ini Tok Guru, tengok dia ada ragu-ragu. Kenapa? Masa kita tadabbur Al-Quran, macam-macam maklumat ada dalam kepala kita. Bercampur adut. Dan akhirnya kita jadi was-was. Kita jadi tak yakin kepada Al-Quran. Sebab tu bila terima Al-Quran, reject terus yang lain. Ada seorang ulama mengatakan, dia kata kalau dulu sebelum ni kita beramal dengan amalan yang tak sahih. Sumbernya hadis palsu, sumbernya hadis dhaif. Tiba-tiba kita dapat hadis sahih. Tiba-tiba kita dapat ayat Al-Quran. Maka kewajipannya apa? Kewajipannya ialah kita wajib tinggalkan semua yang bukan daripada hadis sahih. Semua yang bukan daripada Al-Quran. On the spot. Wajib tinggalkan. Dan ulama ni buat perumpamaan. Dia buat perumpamaan. Dia kata apa? Selama ni kita beramal yang bukan daripada hadis sahih, yang bukan daripada Al-Quran. Tak apalah, sebab kita belum jumpa yang sahih. Kita belum belajar sunnah Nabi. Kita belum belajar Al-Quran. Okey, tak apa. Tapi bila kita dah belajar sunnah Nabi, kita dah belajar hadis sahih, kita dah belajar Al-Quran, maka wajib kita tinggalkan. Dia buat perumpamaan, macam kita sebelum ni makan daging yang tak elok. Makan daging yang tak elok. Sebab memang tak ada. Itu yang ada depan kita. Tiba-tiba orang bagi daging yang elok, daging yang terbaik. Apa kewajipan kita? Kewajipan kita tinggal daging yang kurang elok, yang kemungkinan ada racun. Sebab apa? Depan kita ada daging yang paling fresh, daging yang paling selamat. Itu orang yang bijak. Orang yang bijak ialah bila yang ragu-ragu, yang tak pasti sahih, depan tu ada yang betul-betul sahih, orang yang bijak pada on the spot, masa tu juga dia tolak. Dia tak berfikir 2 kali, 3 kali. Tapi kalau orang tak bijak, ada penyakit dalam hati, dia fikir 10 kali untuk tinggal amalan dia yang lama, walaupun dia tahu amalan lamanya sumbernya tak sahih. Sumbernya tak ada pun. Kadang-kadang tak ada pun. Okey? Contoh macam semalam dia tanya soalan apa? Azan di sekolah yang untuk jadi pendinding kan. Mana ada, kita dah belajarkan azan hanya untuk masuk petanda masuk waktu solat 5 waktu kan. Mana selain pada tu tak betul lah, tinggallah. Wallahualam. Okey. Kita sambung. Upaya sebahagian orang dalam memberikan alasan tentang perbezaan yang terjadi pada konteks Al-Quran dengan konteks hadis
melalui metod psikologi analisa dengan dalil bahawa Al-Quran bersumber pada kawasan di bawah sedar dan kondisi kesedaran luar yang lemah. Sementara pemikiran batin aktif. Sedangkan hadis bersumber daripada akal pemikiran zahir ataupun lahiriah. Ini dia nak bagi tahulah, setengah orang buat perbandingan antara wahyu Quran dengan hadis Nabi. Dia kata apa? Wahyu diterima oleh manusia dalam keadaan fikiran dia tak berapa waras. Dalam keadaan dia tak berapa sedar. Sebab tu dia kata Quran ni tak berapa nak boleh diterima. Tak berapa boleh dipakai. Sebab apa? Contoh macam Nabi bila terima wahyu, macam Nabi lemah je. Jadi fikiran Nabi macam tak berapa waras. Itu analisa yang salah. Sebab Allah dah jamin Quran ni akan dijaga dan tak akan berubah sampai bila-bila. Bila ada yang baru, kita akan dapat kesan. Walaupun cara Nabi terima tu dalam keadaan Nabi lemah. Klaim ataupun cara ini nampak serampangan tanpa dasar. Makna kajian tanpa asas. Apabila kita perhatikan sesuatu yang muncul daripada para ahli hikmah, para penyair dan sastrawan, berasal daripada pengaruh-pengaruh sastra. Ini kita tak payah baca lah. Saya dah baca ni dalam bahasa Arab, jadi tak berapa penting kita tinggalkan. Cuma dia nak bagi tahu, dia nak tolak pandangan-pandangan kajian-kajian yang mempertikaikan wahyu. Yang mengatakan wahyu ni tak boleh diterima sebab dia datang daripada manusia yang masa diterima tak berapa waras. Jadi ini sebagai kajian saja dan penulis sebut di sini hanya untuk menolakkan, untuk menafikan. Kemudian dia sebut juga di bawah muka surat 130, fenomena wahyu selalu akan menaklukkan orientalis sehingga mereka tidak akan mampu memberikan interpretasinya. Mereka justru akan terjebak dalam kebingungan dan kontradiksi yang pada akhirnya akan berbalik menjadi tuduhan dan celaan yang pernah dilakukan oleh para pendahulu mereka daripada kalangan bangsa Arab Jahilah di Mekah ketika pertama kali Islam datang. Okey, maksud di sini apa dia? Penulis nak bagi tahu orientalis ni dipanggil dalam bahasa al-mustasyrikun. Orang yang bukan Islam, yang buat kajian tentang Islam, tentang Al-Quran, bukan untuk beriman, bukan untuk beramal, tapi untuk mencari kelemahan, mencari benda-benda yang boleh meragukan dan akhirnya dia akan hentam balik Islam. Ini orientalis. Kadang-kadang orientalis ni boleh tahu ayat ni surah apa, nombor ayat berapa, apa maksudnya. Kadang-kadang mereka lebih hebat daripada orang Islam. Tapi mereka gunakan kajian mereka bukan untuk beriman, tapi untuk menentang balik Islam. Mereka guna Al-Quran untuk menentang Al-Quran. Jadi penulis bagi tahu di sini, orientalis ni, dia nak cari kelemahan Al-Quran, akhirnya tak jumpa. Dia nak kata wahyu diterima oleh Nabi dalam keadaan separa, sedar. Tapi bukti tak ada. Contohnya apa? Ada wahyu yang cerita pasal zaman Nabi Adam. Takkanlah cerita Nabi Adam, Nabi Muhammad tahu kalau dia bukan wahyu daripada Allah. Ada cerita pasal zaman Nabi Ibrahim, cerita zaman Nabi Nuh, cerita pasal kaum Samud. Semua tu benda ghaib bagi Nabi. Takkanlah dalam keadaan Nabi tak ada maklumat, dalam keadaan separa sedar, Nabi boleh tahu benda-benda yang ghaib. Juga dalam Quran menceritakan benda yang akan datang. Tentang kekalahan Rom, ghulibatir Rom. Nah, takkan Nabi tahu benda-benda tu dan betul-betul berlaku. Jadi akhirnya orientalis tak jumpa bukti yang menunjukkan Quran adalah daripada Nabi. Akhirnya dia balik pada apa yang dituduh oleh orang musyrikin pada Nabi. Apa dia? Iaitu Allah berfirman tentang tuduhan orang musyrikin kepada Nabi. Muka surat 131. Innama yu'allimuhu bashar. Akhirnya bila tak jumpa kelemahan Al-Quran, mereka tuduh Nabi ni diajar oleh orang. Diajar oleh siapa antaranya? Waraqah bin Naufal. Dia kata masa Khadijah bawa Nabi jumpa Waraqah ni ada kitab Injil. Jadi orang musyrikin tuduh apa? Quran ni sebenar maklumat yang Nabi dapat daripada Waraqah. Sedangkan Nabi jumpa Waraqah tu sekejap je, tak lama. Kemudian kitab Injil yang ada pada Waraqah belum ditulis dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibru. Nabi tak tahu bahasa Arab. Nabi tak tahu bahasa Ibru.
Dan kalau diterjemah dalam bahasa Arab sekalipun, Nabi tak boleh membaca. Jadi macam mana Nabi dapat maklumat tentang Al-Quran daripada kitab-kitab dahulu sedangkan Nabi buta huruf? Dan juga tuduhan orang musyrikin kepada Nabi, iaitu in haza illa ifkur iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Al-Quran itu tidak lain hanyalah kebohongan. Orang musyrikin tuduh Nabi, Quran itu adalah satu pembohongan, bukan wahyu daripada Allah. Kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan ia dibantu oleh kaum yang lain. Kaum yang lain siapa? Sama ada Waraqah bin Naufal ataupun Buhairah yang kononnya Nabi pergi jumpa dia. Sedangkan cerita itu sebenar tak sahih. Cerita Nabi jumpa Buhairah tu sebenar tak sahih. Jadi tuduhan itu sebenar tertolak. Pada abad ke-20, para orientalis menuduh bahawa Muhammad SAW belajar daripada Waraqah bin Naufal. Saya dah sebut tadi. Sekali waktu mereka mengatakan Muhammad, kadang-kadang mereka juga menuduh Nabi Muhammad belajar daripada Buhairah, iaitu rahib. Ataupun mengatakan Nabi Muhammad belajar daripada orang Yahudi di Mekah. Sedangkan di Mekah tak ada pun orang Yahudi. Jadi tuduhan yang tidak ada asas. Tuduhan yang tidak ada bukti. Pertemuan Rasulullah dengan pendeta Buhairah, seandainya benar cerita tu, sebab cerita tu memang tak sahih, tidaklah lebih 1 jam ataupun 2 jam je. Takkanlah Quran 30 juzuk sempat Nabi belajar daripada Buhairah dalam masa 1 jam, dan masa tu Nabi hanya berumur 12 tahun. Tak masuk akal langsung. Taurat dan Injil pun belum diterjemah ke dalam bahasa Arab, kecuali beberapa abad setelah risalah kenabian turun. Dan andai kata keduanya telah diterjemahkan, katalah Taurat dan Injil dah diterjemah dalam bahasa Arab, Nabi pun berjumpa Buhairah ataupun Waraqah, tapi timbul satu halangan apa dah? Bukankah Nabi seorang yang buta huruf, yang sehingga dengan buta huruf terhalang untuk Nabi belajar daripada kitab Taurat dan Injil yang katanya diterjemah dalam bahasa Arab? Katalah kalau ada, tapi sebenarnya tidak ada pun diterjemah dalam bahasa Arab ketika itu. Memang ada hal yang serupa di antara kisah agama. Memang ada benda-benda yang persamaan antara dalam Quran dengan kitab Taurat dan Injil. Memang ada. Itu poin yang dijadikan oleh orientalis, mana Quran mereka tuduh daripada kitab yang dahulu. Sebab apa? Salah satu poinnya ada persamaan. Memang betul lah. Sebab Quran, Taurat, Injil daripada sumber yang sama. Semua cerita pasal ketuhanan, semua cerita pasal hari akhirat. Tapi perbezaan yang paling nyata, perbezaan yang paling jelas ada juga. Iaitu Quran ni adalah diturunkan untuk semua umat manusia. Maka hukum hakamnya pasti berbeza. Taurat diturunkan kepada Bani Israel, kaum Nabi Musa. Hukumnya hanya untuk kaum ketika itu sahaja. Injil diturunkan kepada kaum Nabi Isa AS sahaja. Sebab tu bila habis Nabi Isa, habislah, tamatlah tempoh kitab tersebut. Jadi hukum pun hanya berkaitan dengan umat ketika itu di tempat itu sahaja. Itu antara perbezaannya. Okey. Muka surat 132, dia menceritakan tentang dua orang penulis Kristian. Jadi saya tak baca. Ini tak penting ni. Dia nak cerita penulis Kristian ni, dua orang ni yang menuduh Quran tu bukan daripada Nabi, bukan daripada Allah. Dia daripada rekaan oleh Nabi Muhammad yang sumbernya daripada kitab-kitab dahulu. Kemudian ditolak oleh penulis. Okey, kita pergi muka surat 133. Period dakwah Syriah ataupun tempoh dakwah Syriah. Bila mula turun ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, bangun dan sampaikan. Itulah permulaan Nabi berdakwah. Tapi dakwah Nabi secara apa? Secara rahsia. Dalam tempoh berapa lama ni? Dalam Islam dimulai di Mekah dengan sembunyi-sembunyi. Ini strategi dakwah lah. Sebab Islam tu satu agama yang gharib, yang pelik dibanding dengan amalan yang diamalkan oleh orang masyarakat jahilah. Jadi tak boleh nak tiba-tiba muncul secara terkejut. Mungkin orang akan tolak secara kasar ataupun keras. Maka peringkat awal dakwah bergerak secara rahsia.
Sama juga kita baca kisah Ghulam Ad-Da'wah kan. Masa dia belajar dengan rahib secara rahsia. Sebab tu bila dia dipukul oleh tukang sihir sebab lewat, dan balik ke rumah dipukul oleh mak bapak dia sebab lewat, dia mengadu pada rahib. Rahib tak bagi tahu. Rahib tak bagi tahu pada budak ni, bagi tahulah kamu lewat sebab belajar dengan aku. Tak boleh sebab itu rahsia. Belajar dengan rahib tempoh itu tempoh rahsia. Dan rahib juga pesan pada Ghulam tu, kalau kamu ditanya oleh raja, kamu belajar daripada siapa, jangan bagi tahu aku. Sebab tempoh tu tempoh rahsia. Sama juga. Dakwah ada tempoh rahsia dan ada lepas rahsia ada tempoh secara terbuka. Okey. Dalam Islam dimulai di Mekah dengan sembunyi-sembunyi. Ibnu Ishaq dan Al-Waqidi menegaskan bahawa tempoh dakwah sembunyi-sembunyi ini berjalan selama 3 tahun. 3 tahun. Sedangkan menurut Al-Balazari, tempoh ini berjalan 4 tahun. Tapi pendapat paling kuat 3 tahun je. Lepas 3 tahun, turun ayat pula, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kaum keluarga engkau yang terdekat. Itu mula tempoh dakwah secara terang-terang. Nabi panggil ketua-ketua kabilah di Bukit Safa dan Nabi umumkan secara terbuka. Selepas 3 tahun. Okey, masyarakat Mekah dan keadaan seluruh Jazirah Arab, mereka berpegang pada sistem yang dijalankan oleh kabilah-kabilah, iaitu persatuan sosial dan politik. Dan peraturan masyarakat Mekah ni, dia bergantung pada apa? Bergantung pada kabilah. Kabilah mana yang kuat, kabilah mana yang kaya, dia jadi ketua. Bukan bergantung pada keadilan. Bila mereka jadi ketua sebab mereka kaya, mereka kuat, maka mereka berhak untuk menindas, untuk menzalimi orang yang lemah. Itu sistem yang ada zaman jahilah ketika mula munculnya Islam. Sedangkan persaudaraannya bertumpu kepada fanatisme, kabilah yang mengikat sesama mereka. Dan juga sistem di Mekah bergantung kepada fanatik kepada kabilah, ta'assub. Dan kerana Mekah harus tunduk kepada satu kabilah sahaja, iaitu suku Quraisy dengan cabang-cabangnya yang berjumlah 14. Yang menguasai Mekah ketika itu ialah suku Quraisy. Dan di bawah Quraisy tu ada cabang-cabangnya, furuknya yang berjumlah 14. Maka cabang-cabang keluarga memiliki komunitas khusus. Mereka mempunyai kuasa ataupun keistimewaan. Dan mereka bersatu di bawah bendera orang Quraisy. Seperti diduga sebelumnya bahawa Islam akan tersebar di kalangan keluarga Rasulullah SAW. Baru kemudian kepada orang Quraisy, yang mana pada akhirnya Rasulullah menisbahkan diri kepadanya. Apa maksud dia? Logiknya, kalau sistem di Mekah masa itu berdasarkan kabilah, siapa yang kuat, siapa yang kaya, dia memimpinkan. Maka logiknya, apa-apa saja peraturan, apa-apa saja ajaran, akan tersebar kepada yang menguasai Mekah ketika itu. Jadi logiknya Islam dibawa oleh siapa? Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad daripada bangsa Quraisy. Daripada Bani Hashim dan Bani Hashim daripada Quraisy. Logiknya apa? Islam akan cepat tersebar di kalangan Bani Hashim. Islam akan cepat tersebar di kalangan Quraisy sebab pembawanya daripada mereka. Logiknya. Tapi tak berlaku macam tu. Akan tetapi perlu diperhatikan bahawa tersebarnya Islam sama sekali tidak terkait dengan fanatisme golongan. Tak ada kaitan dengan kabilah ataupun suku. Tidak pada kabilah, tidak juga pada keluarga-keluarga Nabi. Sekalipun termasuk keluarga Bani Hashim. Tidaklah membuat mereka lebih mulia daripada keluarga lain di kabilah Quraisy. Sekalipun Bani Hashim menaruh simpati lebih kepada beliau daripada yang lain, tapi simpati itu, Bani Hashim ni, antara kaum ataupun kabilah yang paling simpati pada Nabi. Yang banyak pertahankan Nabi daripada Bani Hashim. Termasuklah Abu Talib, pakcik Nabi. Tapi pakcik Nabi yang daripada Bani Hashim, yang sangat pertahankan Nabi, tetap tak beriman. Mati dalam kufur. Bahkan tokoh sekaligus, orang yang paling kuat menolong Rasulullah, iaitu Abu Talib, meninggal dunia sebelum masuk Islam. Jadi pada tempoh Mekah ni, Islam tersebar di seluruh cabang-cabang suku Quraisy dengan seimbang. Tidak berat kepada salah satu cabang saja. Fenomena ini berseberangan dengan tabiat kehidupan kesukuan kita itu. Apa maksud dia?
Apa maksud dia? Jadi Allah nak bagi tahu, penulis ni nak bagi tahu apa saja ajaran ni biasanya tersebar mengikut apa? Kaum dia. Sebab tu Bani Israel ni mudah terima agama Islam. Sebab apa? Nabi yang bawa agama tu daripada kaum mereka, berdasarkan kaum, berdasarkan fanatik pada kaum. Biasanya orang mudah. Tapi Allah nak bagi tahu Islam berbeza. Islam tak ada kaitan dengan kaum. Islam tak ada kaitan dengan keturunan. Islam ada kaitan dengan siapa yang bersedia menyerah diri kepada Allah, maka dialah layak menjadi orang beriman. Walaupun dia bukan bangsa Quraisy, walaupun dia daripada bangsa Habsyah seperti Bilal, walaupun dia daripada bangsa Rom seperti Suhaib, walaupun dia bangsa Faris seperti Salman. Jadi Islam bukan ikut kabilah, bukan ikut fanatik pada kaum. Islam ikut kepada kehendak seseorang. Siapa je nak, walaupun dia bukan daripada bangsa Arab, maka dia akan jadi orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebab itulah Islam, orang nampak hari pertama lagi, Islam adalah agama yang, apa dia panggil? Sumul. Ataupun bahasa apa? Bahasa canggih. Universal. Hari pertama lagi orang nampak, Islam bukan agama kabilah. Islam bukan agama suku. Buktinya Bilal terima, Salman Suhaib Ar-Rumi terima. Jadi akhirnya orang nampak Islam adalah agama yang paling sesuai untuk apa? Untuk semua bangsa, untuk semua tempat dan zaman. Berbeza, saya nak kaitkan dengan kita terima Islam di Malaysia kan. Cara kita terima Islam, mula-mula Islam disampaikan kepada siapa? Orang Melayu kan. Akhirnya orang Melayu rasa apa? Islam sampai kepada orang Melayu. Bangsa lain tak sampai. Akhirnya orang Melayu rasa apa? Bahaya tak? Akhirnya orang Melayu merasakan bahawa Islam adalah hak eksklusif mereka. Orang lain tak ada kaitan dengan Islam. Kalau kamu nak masuk Islam, kena masuk Melayu. Betul kan? Sebab itulah ramai yang masuk Islam, rupa dia macam muka Cina, pakaian Melayu. Itu fahaman yang salah. Kenapa salah? Bila kita rasa Islam ni agama kita, kita akan jadi sombong kan? Kita akan rasa kita adalah yang terbaik. Sebenarnya itu fahaman siapa tu? Yang rasa dia adalah kaum yang terbaik. Yahudi. Fahaman yang merasa dia adalah kaum yang terbaik adalah fahaman Yahudi. Apa prinsip orang Yahudi? Mereka adalah Sya'bullahi al-Mukhtar. Bangsa Allah yang terpilih. Sebab tu katanya orang Yahudi tak ajak orang masuk agama dia. Sebab apa? Bagi mereka itu hak eksklusif mereka. Kan? Yahudi tak berdakwah. Yang berdakwah Kristian. Sebab Yahudi rasa agama tu memang hak dia saja. Orang lain tak layak masuk. Mereka saja bangsa yang terpilih. Orang Melayu ada tak unsur-unsur tu? Orang Melayu rasa Islam adalah agama mereka, hak eksklusif. Sebab tu mereka tak berdakwah. Betul kan? Orang Melayu tak berdakwah. Dia baca Quran, dia solat, dia puasa, dia pergi haji. Sampai dia mati, jiran dia yang Cina, yang India langsung tak dengar dakwah mereka. Sepatah pun ayat Quran tak disampaikan. Sebab mereka rasa Islam agama mereka. Itu bahaya tu. Sama juga orang Cina, orang India nampak, kenapa aku nak masuk Islam? Sebab itu agama orang Melayu. Aku bangsa Cina. Dan kita bila tengok orang Islam, orang Cina yang revert ke masuk Islam, tak pakai baju Melayu, tak pakai kopiah, kita rasa ini Islam apa ni? Sebab mindset kita Islam mesti ada image tertentu. Image kemelayuan. Okey? Masa dah habis. Kita habis sikit ni. Hal itu Islam kehilangan fungsinya secara optimal dalam membentuk suku dan fanatisme kesukuan demi menjaga dakwah baru dan menyebarluaskannya. Sebab tu Islam mudah tersebar. Kenapa? Sebab Islam tak tersebar melalui kaum. Islam tersebar melalui akidah yang betul yang berpaksikan kepada Tuhan yang satu. Dan Tuhan ini adalah Rabbul Alamin, Tuhan kepada sekalian alam, bukan Tuhan bangsa Arab saja, bukan Tuhan bangsa Quraisy sahaja. Maka dalam waktu yang bersamaan, keluarga-keluarga lain belum juga
keberdatangan untuk memeluk Islam. Sebab itulah antara kaum yang kuat menentang Nabi siapa? Kaumnya sendiri, Quraisy. Sebab itu mereka yang paling banyak, paling kuat mendokong dakwah Nabi. Tapi menunjukkan Islam bukan keturunan, bukan berdasar keturunan ataupun kabilah. Okey, kemudian kita tengok muka surat 134. Kita habiskan sebelum tajuk Muslimin generasi awal. Muka surat 134. Barangkali keterbukaan yang stabil bagi semua inilah yang membantu tersebar luasnya Islam di kalangan keluarga-keluarga Quraisy. Islam yang terbuka, yang tak ada kaitan dengan kaum, membantu untuk Islam lebih mudah tersebar kepada semua suku kaum Quraisy. Contoh dia kata, suku Quraisy ini ada 14 kan. Misalnya Abu Bakar As-Siddiq berasal daripada Bani Tamim, bukan satu suku, bukan daripada satu suku. Osman bin Affan daripada Bani Umayyah, Zubair bin Awam daripada Bani Asad, Mus'ab bin Umar daripada Bani Abdi Ad-Dar, Ali bin Abi Talib daripada Bani Hashim, keturunan Nabi, Umar bin Khattab daripada Bani Adi, Abdurrahman bin Auf daripada Bani Zuhrah, Osman bin Maz'un daripada Bani Jum'ah. Bahkan sejumlah kaum muslimin pada tempoh ini bukan daripada suku Quraisy. Seperti Abdullah bin Mas'ud, bukan Quraisy. Dia daripada Bani Huzail. Utbah bin Ghazwan daripada Bani Mazin. Abdullah bin Qais daripada Bani Ash'ar. Ammar bin Yasir daripada Bani Aus dan Mu'azah. Zaid bin Harisah daripada Bani Kalb daripada Yaman. At-Tufai bin Amru daripada Bani Ad-Daus. Abu Zar daripada Bani Ghifar. Amru bin Ambasah daripada Bani Sulaim. Umayy bin Rabi'ah daripada Bani Aus bin Wahab bin Wa'il. Dan Suhaib An-Namiri daripada Bani An-Namir bin Qasis. Jelaslah bahawa sejak awal Islam bukan khusus kepada masyarakat Mekah dan Quraisy sahaja. Sebab itulah Islam bergerak dan tersebar secara seimbang. Semua kaum ada yang memeluk Islam. Tapi kalau Islam bergerak berdasarkan kabilah, akhirnya akan jadi fanatik. Kabilah lain tak akan masuk Islam. Wallahu a'lam. Kita berhenti muka surat 134. Tajuk seterusnya Muslimin generasi awal. Siapa yang pertama yang masuk Islam? Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Apa dia? Kenapa nampak ni? Kecil. Siapa yang patut mengawasi penyebaran hadis-hadis yang tak sahih atau palsu dalam sosial media yang cepat viral? Siapa yang patut mengawasi penyebaran? Tak. Yang sepatut mengawasinya sepatutnya ulama' lah. Tapi kalau ulama' sendiri pun, kadang-kadang ulama' sendiri pun penyebar hadis yang maudhu'. Macam mana dia nak awasi? Jadi akhirnya yang akan mengawasi hadis-hadis palsu ialah ilmu kita dan iman kita. Kita tak boleh nak kontrol. Yang bawa hadis-hadis palsu ni kadang-kadang ustaz, kadang-kadang tok guru. Jadi tidak ada satu barisan penapis di kalangan ulama yang betul-betul memperjuangkan, mempertahankan sunnah-sunnah Nabi. Wallahu a'lam. Jadi kita sendiri akan menapis berdasarkan ilmu, ataupun bertanyalah orang yang berilmu. Sebagaimana Allah sebut, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah orang yang pakar dalam bidang tertentu sekiranya kamu tidak mengetahuinya. Kalau hadis, tanyalah pakar-pakar hadis. Di Malaysia ramai pakar-pakar hadis yang ada PhD. Boleh kita rujuk. Apa beza tadabbur dan tafsir Al-Quran? Tadabbur ni untuk semua. Orang awam pun boleh tadabbur. Tapi tafsir Al-Quran untuk ulama' sahaja. Sebab nak mentafsir Al-Quran perlu ada ilmu alat. Orang yang mahir dalam bahasa Arab, mahir dalam nahwu dan saraf, mahir dalam ilmu balaghah, mahir dalam ulum Al-Quran, mahir dalam mustalah hadis, mahir dalam fiqh. Jadi nak mentafsir Al-Quran bukan sebarang orang, bukan semua orang. Orang awam tak boleh, orang awam pun boleh. Sebab kita boleh, tujuan tadabbur ialah untuk kita faham ayat, kemudian ambil pengajaran, kita amalkan. Mudah aja. Cuma kita
boleh, kita kena tadabbur. Kita orang awam semua boleh tadabbur. Tapi daripada siapa? Daripada orang yang pakar dalam bidang tafsir. Macam saya bukan ahli tafsir, bukan pakar. Tapi yang saya tadabbur kepada pelajar-pelajar adalah hasil daripada tafsir-tafsir yang ditulis oleh ulama-ulama yang pakar, yang layak untuk mentafsir Al-Quran. Itu satu. Yang kedua, perbezaan tadabbur dengan Al-Quran. Tadabbur dengan tafsir. Tafsir ni setakat nak bagi kita faham maksud ayat. Sama ada dari segi bahasa, dari segi susunan ayat, dan akhirnya kita faham maksud ayat. Itu tafsir. Tapi tadabbur lebih daripada itu. Bukan setakat untuk kita faham ayat, tapi untuk kita praktiskan dalam kehidupan kita dan untuk kita sampaikan. Itu tadabbur. Jadi kalau tafsir untuk kita faham maksud sesuatu ayat, tapi tadabbur lebih daripada itu untuk kita ambil pengajaran, untuk kita amalkan dan untuk kita sampaikan. Wallahu a'lam. Dalam sains banyak penyelidikan mengenai tidur diperlukan untuk sekian-sekian jam. Boleh Ustaz huraikan jika ada apa-apa dalil mengenai kepentingan? Tak ada. Sebenarnya kajian yang mengatakan tidur kena cukup beberapa jam sebenarnya bercanggah dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Malam Nabi tidur sikit je. Dan biasa Nabi bangun 2/3 malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang berselimut, bangun malam. Kecuali sedikit je yang kamu tak bangun, yang kamu tidur. Au nisfahu, ataupun tidur separuh, bangun separuh. Awin kus minhu qalila, ataupun kurang daripada separuh. Ataupun zid alaihi, ataupun lebih daripada separuh. Iaitu 2/3. Jadi Nabi sendiri tidur malam tak banyak, mungkin 2 jam, 3 jam saja. Kemudian siang hari Nabi buat apa? Nabi jadi pendakwah, Nabi jadi ketua rumah tangga, Nabi jadi ketua negara, Nabi jadi ketua panglima perang. Dalam keadaan Nabi hanya tidur 2-3 jam. Bahkan ketika di saat akhir kehidupan Nabi, umur Nabi 63. Dalam keadaan Nabi tidur hanya 2-3 jam, umur Nabi 63, Nabi masih kuat, bertenaga memimpin tentera Islam dan menang dalam beberapa peperangan. Ketika umur 63 dan keadaan Nabi tidur hanya 2-3 jam satu hari. Jadi kajian yang mengatakan kena cukup tidur 8 jam barulah kesihatan kita terjamin, itu kajian tertolak dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ramai yang tidur 8 jam tapi kat medan perang lembek. Ramai yang tidur cukup tapi masa bekerja mengantuk. Sebab apa? Sebab dia tidak ada kekuatan dalaman. Sebenarnya kita akan jadi kuat bukan sebab tidur cukup. Kita akan jadi kuat, bertenaga, bersemangat sebab hubungan kita dengan Allah kuat. Walaupun tidur tak cukup. Wallahu a'lam. Kecil tak boleh besar lah. Surah Fussilat ayat 30 ada menyebut semastaqamu, apakah amalan perlu kita istiqamah agar mendapat berita gembira oleh malaikat? Okey. Muhammad Nazrul. Surah Fussilat ayat 30 Allah kata apa? Innal ladzina qalu rabbunallah semastaqamu. Jadi soalan dia apa amalan? Apa soalan? Apakah amalan perlu kita istiqamah agar mendapat berita gembira? Okey. Cuba tengok ayat. Allah kata innal ladzina qalu, sesungguhnya orang yang berkata rabbunallah. Mereka kata Tuhan kami hanyalah Allah. Apa makna? Apa makna mereka mengaku Tuhan kami adalah Allah? Maknanya ialah mereka itu adalah hamba. Kalau mereka berkata Tuhan kami adalah Allah, maka kami ini adalah hamba. Apa sifat hamba? Sifat hamba ialah sentiasa taat pada tuannya. Jadi beriman, berkata Tuhan kami adalah Allah bermakna beriman kepada Allah. Beriman maksudnya rukun Islam dilaksanakan, mengucap 2 kalimah syahadat, solatnya sempurna, puasa bulan Ramadannya menjadikan dia orang bertakwa, bila ada duit dia keluarkan zakat, bila ada kemampuan dia pergi haji. Kemudian dia beriman pula dengan rukun iman yang 6. Beriman dengan Allah, yakin pada Rasul, yang beriman kepada Al-Quran. Satu-satu ayat dia tadabbur, dia beriman, dia amalkan. Dia beriman dengan para malaikat,
yang duduk sebelah kanan kiri. Beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada dan qadar. Dia yakin apa saja Allah takdirkan, dia redha, dia terima. Semua amalan tu semua istiqamah, dia istiqamah. Jadi soalan tu, apa amalan untuk kita istiqamah? Sebenarnya istiqamah tu berkaitan dengan pengakuan dia. Kalau kamu beriman, kamu solat, istiqamah solat. Kalau kamu beriman, puasa, istiqamah puasa. Jangan musim ni puasa, musim depan tak puasa. Kalau kamu istiqamah dengan zakat, beriman dengan zakat, kamu keluarkan zakat dan istiqamah. Kalau kamu buat apa saja amal kebaikan, bantu orang miskin, istiqamah. Kalau kamu bangun malam, istiqamah, jangan buat bermusim. Kalau kamu pergi ke masjid, istiqamah, pergi masjid, jangan bermusim. Kalau kamu buat baik pada mak bapak, istiqamah, jangan bermusim. Kalau kamu didik anak kamu ikut cara Islam, istiqamah, jangan bermusim. Begitulah. Jadi istiqamah tu sebenarnya berkaitan dengan pengakuan dia beriman. Apa yang kamu beriman kepada Allah, apa yang kamu lakukan, teruskan, istiqamahkan. InsyaAllah ketika itu mereka akan turun kepada orang yang beriman dan beristiqamah, dan mereka akan memberi khabar gembira bahawa orang ini adalah ahli syurga. Wallahu a'lam. Dalil untuk membantah alam ini dicipta kerana Nabi. Dalil untuk membantah alam ini dicipta kerana Nabi. Tak. Kita tak perlu bagi dalil untuk bantah pandangan yang mengatakan Allah cipta alam untuk Nabi. Kita tak perlu bagi dalil. Yang perlu bagi dalil ialah dia. Kalau dia kata alam ini dicipta untuk Nabi, apa dalilnya? Setiap dakwaan mesti ada dalil. Jadi kamu yang patut bagi dalil, jangan minta kami. Sebab Allah tak sebut pun Allah cipta alam ni untuk Nabi. Bahkan banyak ayat Al-Quran yang Allah sebut apa? Allah jadikan langit dan bumi lakum untuk kamu, bukan untuk Nabi seorang. Allah jadikan siang dan malam lakum untuk kamu. Huwallazi ja'ala lakumul arda jami'a. Dia yang menjadikan lakum untuk kamu bumi jami'an, semua sekali. Jadi kenapa kita hakkan Allah ciptakan langit bumi untuk Nabi? Itu tidak ada dalil. Dia sepatut bagi dalil lah. Wallahu a'lam. Mohon pencerahan berkenaan dengan hadis. Pada habbatus sauda itu ada penawar bagi setiap penyakit kecuali mati. Maknanya habbatus sauda boleh merawat apa-apa saja penyakit lah. Kecuali penyakit mati tidak ada rawatannya. Bila sampai ajal, bagilah. Makalah habbatus sauda 3 kilo pun mati juga. Itu je maksud dia. Apakah wajib untuk semua belajar ilmu tafsir? Tak wajib. Tak wajib semua belajar ilmu tafsir. Tapi wajib semua faham ayat Quran satu persatu. Setakat yang dia mampu. Belajar ilmu tafsir tak. Itu hanya untuk golongan ulama. Kena amati, selidik dan mengaji. Apa tu? Apa khabar? Oh, tak ada soalan. Ha? Mana? Ustaz, bertanya pada ahli itu ada yang kata hanya untuk ilmu agama sahaja. Tidak terpakai pada ilmu dunia. Salah. Allah sebut secara umum. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi jangan kita menyempitkan apa yang Allah luaskan. Allah kata bertanyalah orang yang berilmu. Sekiranya kamu tidak tahu. Allah tak sebut kamu tidak tahu dalam bab agama. Itu kita yang tambah. Allah tak sebut kamu tak tahu dalam bab apa. Allah kata apa saja yang kamu tak tahu, tanyalah orang yang berilmu. Sebab tu ada orang bertanya kepada ulama, Quran ni tak lengkap. Ada benda tidak ada dalam Quran. Dia kata salah. Semua benda ada dalam Quran. Okey. Dia pun tanya, saya nak belajar memasak. Mana ada Quran sebut cara memasak? Ada? Allah kata apa? Tanyalah orang yang berilmu kalau kamu tak tahu. Kamu tak tahu masak kan? Quran kata apa? Tanya orang yang berilmu. Ada dalam Quran. Kamu nak menukar rumah. Ada tak dalam Quran? Ada. Iaitu Allah kata, Allah bagi kaedah, tanya orang yang pakar dalam menukar rumah. Barulah kamu boleh pandai. Wallahu a'lam. Kita akan jadi kuat juga apabila kita benar-benar takut pada neraka. Betul? Betul, Datuk Adnan.
Dia semakin kita takut pada Allah, semakin kita tak takut pada orang. Sebaliknya, semakin kita takut pada orang, semakin kita tak takut kepada Allah. Mana? Apa cara nak rujuk kepada isteri bagi orang yang berpegang dengan mazhab yang kata tinggalkan solat jadi kafir dan tercerai dengan isterinya? Apa maksud nak rujuk ni? Mana tinggal solat ni ada dua pendapat. Kalau mazhab Syafi'i, hukumnya fasik. Bila fasik masih jadi isteri lah, tak tercerai. Tapi kalau ambil pendapat mazhab Hambali, siapa tinggal solat dengan sengaja walaupun satu waktu dia terkeluar daripada Islam, maka automatik tercerai, kan, tertalak. Jadi soalan dia, macam mana kita nak rujuk isteri kita bila kita ambil pendapat Hambali yang kalau isteri tinggal solat satu waktu terpisahkan, tercerai. Caranya ialah dia mengucap lah. Caranya ialah dia mengucap balik, maka balik seperti asal, tanpa perlu akad nikah. Caranya ialah dia mengucap 2 kalimah syahadat, macam baru masuk Islam lah. Wallahu a'lam. Kita hadis mengenai azan iqamah tentang bayi yang baru lahir, sahihkah? Semalam saya dah bagi tahu. Ulama hadis mengatakan hadis pasal azan di telinga kanan bayi dan qamat di telinga kiri, hadis tu hadis dhaif, hadis lemah. Tapi setengah orang mengatakan hadis lemah dalam fadailul amal, untuk beramal, kelebihan beramal dibolehkan. Jadi siapa nak azan, azanlah. Cuma saya nak beritahu hadis tu kata ulama hadis tu lemah. Kalau kita azan, Ustaz, ada ustaz menyatakan bahawa wajib qada solat dahulu, selagi tidak qada solat yang ditinggalkan. Tidak boleh kerjakan solat-solat sunat. Tak, ustaz cakap lah, tapi tidak ada dalil. Agama tegak di atas dalil. Kalau agama tegak di atas pendapat manusia, agama akan jadi caca merba. Semua orang akan keluar pendapat sendiri. Ustaz ni kata kena qada, tapi boleh buat solat sunat. Ustaz ni kata kena qada, tak boleh buat langsung solat sunat. Akhirnya kita pun jadi pening, tak tahu yang mana betul. Sebab tu agama tegak di atas dalil yang sahih. Kalau ada dalil, alal ain war ra's, kita ambil, kita junjung. Tapi kalau tak ada dalil, jangan cakap. Sebab Allah memberi amaran orang yang bercakap tentang hukum agama tanpa dalil. Allah kata apa? Wala takfu ma laysa laka bi'ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu cakap, jangan kamu buat ma laysa laka bi'ilmun, apa yang kamu tidak ada dalil, apa yang kamu tidak ada ilmu yang sahih, jangan buat, jangan cakap. Kenapa? Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran kamu, wal basar, penglihatan kamu, wal fuad, dan hati, akal kamu, semua akan disoal di akhirat besok, satu persatu. Yang kita cakap tak ada dalil, Allah akan soal. Kenapa cakap? Mana dalilnya? Agama bukan hak peribadi, bukan hak individu. Agama hak Tuhan. Jadi Tuhan saja yang berhak bercakap tentang hukum, tentang kelebihan apa-apa. Nabi pun tidak ada hak. Nabi hanya wa umirtu, aku diperintah. Sehingga kan dalam bab solat pun Nabi kata umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Aku diperintah oleh Allah sujud di atas 7 anggota. Cara solat pun Nabi ikut perintah Allah, bukan Nabi pandai-pandai buat. Wallahu alam. Tidak ada dalil lah. Benarkah ayat 80 surah Al-Isra merupakan doa untuk ketika solat tahajud? Apa ni? Surah Isra ayat apa? Tak ada dalil. Tak sahih. Ramai orang Melayu baca doa ni, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ramai orang baca ni. Dan bila saya tanya, apa makna dia? Dia tak faham. Mana mungkin kita minta sesuatu pada Allah yang kita tak faham? Tak masuk akal. Kita minta pada suami kita benda yang kita sendiri tak faham. Dengan suami pun tak boleh, maka minta dengan Allah lagi tak patut. Minta yang kita tak faham. Satu. Yang kedua, makna ayat ni tak ada kaitan dengan tahajud. Kenapa nak baca ketika tahajud?
Tak ada kaitan langsung. Doa ni ialah Allah kata, "Qul," katalah, "Rabbi, wahai Tuanku, adkhilni." Masukkan aku mudkhala sidqin. Masuklah aku mana-mana tempat aku masuk. Kalau aku nak berhijrah, contoh daripada Mekah ke Madinah, jadilah Madinah tempat aku masuk yang sebenar, yang terbaik untuk aku. Wa akhrijni, dan bila aku keluar, keluarlah aku ke tempat yang benar-benar sidqin, yang benar-benar terbaik untuk aku. Waj'alli min ladunka sultanan nasira, dan jadilah untuk aku satu kuasa, satu bukti yang boleh menolong. Jadi tak ada kaitan dengan tahajud. Saya dah cek, memang tidak ada dalil doa ni dibaca ketika tahajud. Wallahualam. Adakah orang-orang yang dilahirkan di kalangan keluarga Islam dikira mendapat hidayah Allah? Contohnya orang-orang Jepun yang hanya 1% mengetahui tentang Islam. Tak, dia sebenarnya kadang-kadang kita keliru. Kita menganggap yang lahir dalam keluarga Islam, maka dia pun mati dalam Islam. Yang lahir dalam keluarga bukan Islam, maka nasib dia tak baiklah. Susah untuk dia terima Islam. Tak betul tu. Sebab apa? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan dikira ialah di hujung kehidupan, bukan di awal, bukan masa lahir. Dan sebab tu kita tengok sejarah Nabi, semua para sahabat yang lahirnya bukan keluarga Islam. Tapi mereka akhirnya bila terima Quran, mereka menjadi generasi yang terbaik. Dan penghujung kehidupan mereka, mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah. Jadi kita lahir daripada keluarga Islam, bukan mesti kita Islam sampai sudah. Dan keluarga Jepun, walaupun mereka lahir dalam masyarakat yang kafir, yang tak sembah Allah, bukan bermakna mereka akhir kehidupan mereka kafir, bukan. Berapa ramai yang Jepun dah beriman kepada Allah, dan Islam mereka lebih baik daripada kita. Wallahu a'lam. Jika kita lewatkan solat kerana sedang memasak makanan untuk keluarga, adakah termasuk dosa besar? Dia bukan dosa besar, tapi tak cerdik lah. Sebab Allah bagi masa 24 jam. Dan Allah bagi waktu solat 5 waktu je. Tapi yang 5 waktu, yang 10 minit itulah dia nak masak. Tak cerdik lah. Masaklah sebelum solat, waktu solat. Ataupun solat dulu baru masak. Utamakan hidup kita solat, bukan masak, bukan makan. Kalau kita susun jadual dan letak keutamaan solat, maka jangan ada amalan lain yang mengganggu solat. Sebab tujuan kita hidup untuk solat dan beribadat pada Allah. Jadi soalan tu sebenarnya banyak berlaku, tapi tak sepatut berlaku. Solat masak masa solat. Siram pokok masa azan. Itu tak sepatut berlaku. Sepatut kita susun jadual. Waktu solat yang paling utama. Jangan ada amalan lain yang mengganggu. Sebab aku hidup untuk beribadat, untuk solat kepada Allah. Dia bukan dosa besar. Allahualam. Dah. Ustaz dan tim rezeki mengejar kamu, umpama mau mengejar kamu. Apakah benar? Saya tak jumpa hadis. Rezeki kejar kita sebagaimana maut mengejar kita. Saya tak jumpa. Dua-dua kejar kan? Rezeki kejar. Lepas tu maut pun kejar. Kalau dua-dua kejar, kita kena larilah. Masa kejar, rezeki kejar, kita pergi menghadap rezeki. Dan masa maut tu kejar, kita larilah. Tak. Allah sebut dalam Quran. Maut tak kejar. Tapi Allah kata maut akan jumpa kamu. Dalam surah apa ni? Surah Al-Jumu'ah. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katalah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripada kematian tu, fa innahu mulaqikum. Maut akan jumpa kamu. Jumpa, bukan kejar. Makna apanya? Kalau kita duduk Bukit Jelutong, ada kematian banyak kat sini, kita nak lari. Kita pun pergi Kuala Lumpur. Pergi Kuala Lumpur tengok ada kematian kat sana. Pergi lari, jumpa juga ke kematian. Kemudian rezeki, kenapa rezeki kejar kita? Rezeki akan datang, relax je, bukan kejar. Sebab Allah dah jamin rezeki setiap orang, dia tidak akan habis sehinggalah dia mati. Wallahualam. Menabur bunga dan menjirus air di kubur, adakah dibolehkan? Dalilnya Nabi ada tanam. Tak, ulama beza pendapat lah. Tapi pendapat yang paling kuat, dalil Nabi tanam pokok di atas 2 kubur,
yang Nabi kata diazab. Penghuni 2 kubur sedang diazab. Itu khas amalan untuk Nabi SAW. Pertama, dalil amalan itu khas untuk Nabi ialah tak ada seorang pun sahabat buat. Sahabat ni paling kuat menjunjung sunnah Nabi. Bila Nabi buat je, mereka akan ikut. Kadang-kadang Nabi tutup telinga bila ada kedengaran muzik. Sahabat tutup. Simple je. Makna sahabat ni paling kuat menjunjung sunnah Nabi. Tapi dalam bab tanam pokok kat kubur, tak ada seorang pun sahabat yang tanam pokok. Sebab apa? Mereka faham itu khas untuk Nabi. Kenapa khas untuk Nabi? Sebab Nabi diberitahu oleh malaikat, 2 penghuni kubur diazab. Dan Nabi tak buat di kubur yang lain. Kalau sunnah Nabi, kenapa Nabi buat di kubur saja? Dan kenapa para sahabat tak buat? Nabi akan buat semua kubur lah. Kenapa Nabi tak buat semua kubur? Sebab kubur lah Nabi tak tahu dia azab ataupun tak. Yang kubur tu Nabi diberitahu. Yang kubur lain Nabi tak bagi diberitahu. Jadi pendapat paling kuat, menanam pokok di kubur adalah ada dalil, tapi dia khas untuk Nabi. Bukan sunnah yang perlu kita ikuti. Wallahu a'lam. Apa tu? Nabi akan berdiri bila mayat lalu demi menghormati mayat tersebut. Bagaimana keadaan bila kita ziarah mayat yang diletak di atas lantai atau atas katil? Apakah kita kena berdiri sepanjang ziarah ataupun masuk dan duduk? Tak. Dia sebenarnya Nabi berdiri itu sebab mayat tu sedang lalu. Bila mayat tu duduk kat situ, tak payahlah berdiri. Sebab dia duduk kat situ kan. Berdiri bila mayat tu lalu. Sebagai tanda hormat kan. Tapi bila mayat kat depan kita, tak payahlah berdiri. Wallahu a'lam. Boleh tak? Hoi, bahaya tu. Hakikatnya zaman ini tak ada seorang pun yang dapat kita rujuk tentang permasalahan. Sebab antara mufti dan ulama juga tak sependapat. Bahaya tu. Tak ada seorang je boleh rujuk. Habis kamu nak rujuk siapa? Kan Allah sebut dalam Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Allah dah bagi kaedah. Bila kamu berselisih, berbeza pendapat, rujuklah kepada Allah dan Rasul. Apa makna? Bila rujuk pada Allah, makna rujuk pada Quran. Kemudian rujuk pada Rasul, makna dia rujuk pada hadis sahih. Jadi rujuk bukan pada ulama, tapi rujuk yang ulama boleh jelaskan mana yang sahih, mana yang tak sahih. Jadi jangan cakap macam tu, bahaya tu. Tak ada seorang pun ulama yang boleh kita rujuk, jangan. Habis kita nak rujuk siapa? Kalau tak rujuk ulama, kita rujuk syaitan. 2 je. Tidak ulama, syaitan. Dan ulama Nabi kata warasatul anbiya. Ulama yang benar-benar adalah pewaris kepada para nabi. Boleh tak kalau setiap kali puasa sunat Isnin dan Khamis diniatkan puasa ganti Ramadan? Pendapat yang paling kuat tak boleh. Sebab sunat tak boleh digabungkan dengan yang fardu. Kita habiskan yang fardu, qada, kemudian kita buat yang sunat. Mak selalu mimpi sahabat-sahabat yang rapat telah meninggal dunia. Selang seminggu mesti mimpi arwah yang lain. Apa yang mak saya buat? Hadiahkan doa dan bacaan Al-Fatihah. Kerap sangat mimpi. Adakah sebab mak saya masih hidup untuk teruskan doa orang yang tak faham? Tak, saya rasa soalan ni maksud macam ni. Adakah kita kena selalu berdoa kepada orang yang dah mati, kawan-kawan kita yang dah mati? Sebenarnya kewajipan kita berdoa kepada semua orang beriman, sama ada yang hidup ataupun yang mati, tanpa menunggu mimpi. Sifat orang beriman sentiasa berdoa pagi, petang, siang, malam. Kepada siapa? Bukan pada mak bapak dia saja, bukan pada saudara mara dia saja, tapi kepada semua orang beriman yang hidup dan yang mati. Jadi bila kita tengok mimpi baru nak berdoa, sedekah Fatihah sebenarnya tidak ada. Sedekah Fatihah kepada orang yang mati bukan sunnah Nabi. Orang mati sangat-sangat memerlukan keampunan Allah. Jadi kita minta doa, ya Allah ampunlah dosa dia. Itu lebih mahal daripada kita sedekah Fatihah. Kalau kita nak sedekah juga, sedekahlah duit. Kita sedekah buat masjid, niat untuk si mati kawan kita. Okey, insya-Allah sampai.
Kita niat buat perigi untuk orang miskin, niat untuk kawan kita yang meninggal 2 tahun lepas. Okey, boleh sampai. InsyaAllah. Ha? Apa ni? Satu lagi, mimpi jangan layan. Mimpi jangan layan. Saya dah sebut tadi. Kalau mimpi-mimpi macam ni jangan layan. Sebab kita layan, datang lagi mimpi lain. Akhirnya kita disibukkan dengan mimpi. Solat pun tak khusyuk. Itu adalah tipu daya syaitan. Apa dia? Kenapa Nabi bela anjing? Tak ada dalil tak Nabi bela anjing? Tak ada dalil. Nabi tak bela anjing. Kenyataan tu salah. Nabi tak pernah bela anjing. Dah. Tak ada? Okey, kelas kita akan datang ialah besok hari Jumaat, insya-Allah pukul 10.30. Kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 50 hingga 52, insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.